بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini sama-sama kita boleh ada di dalam sebuah masjid yang mulia sekali lah, sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dan sayang. Maka kita jangan terlupalah kata sekali dengan kita sekarang lalan ini, makna kata adanya para malaikat as-sayyahin yang senantiasa dengar dan duduk sekali dengan kita. Dan setelah daripada selesainya majlis kita ni, dia akan bawanya hajat-hajat, doa-doa orang yang ada dalam majlis ilmu itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hajat gapo kita, maka kita jangan terlupalah bakat-bakat kita tu menajak Allah Ta'ala, ikhlaskan hati biar jadi molek apabila kita duduk di dalam majalisul ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba ni, dia adanya tujuan. Tujuan tadi itu adalah kembali kelik kepada diri kita masing-masing. Allah Ta'ala tak ada berhajat kepada kita. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Ta'ala maha kaya, tapi kita lah yang berhajat kepada Tuhan. Tetapi hari yang kita duduk ni, hari yang penuh dengan suasana hidup manusia yang bertukar alik, terkadang membawa kepada kita sebagai orang Islam jadi berasa nak turutnya suasana, berasa nak turutnya perubahan semasa. Terkadang sampai makan go kita. Go kita ya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba, supaya menjadikan diri kita ni hamba Tuhan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi rusak. Apabila manusia ni rusak daripada itu pendirian, itu pahaman, itu asas, maka hidup dia akan hampa, tak guna lagi selama-lamanya. Apabila meninggal dia daripada dunia, tetap orang tu tak akan dapat kejayaan sama sekali. Pada malam ini kita nak petik ambil sikitlah daripada apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita daripada warasatul anbiya tentang as-thawabit wal mutaghayyirat. As-thawabit mana asas, mutaghayyirat perkara yang boleh kita tukar, perkara yang boleh kita turut, perkara yang boleh kita ubah. Tetapi beza di antara dua perkara ni, kita sebagai orang Islam kena ambil sikap pendirian. Kalau tidak, nescaya jadi kita tak boleh nak beza di antara hak mana hak benda hak kita kena tetap
Hak mana perkara yang kita boleh berubah, ambil mengikut suai dia. Masalah ni bukan masalah kecil-kecil, masalah yang besar, yang sakut paut dengan diri kita betul, terutama kita sebagai orang yang beriman. Terkadang orang bercakap tentang ini masalah, nak kecek winaka tu boleh, kecek pesen kata nak wit hingga ngatuk tu boleh. Akan tetapi nak kecek di atas dasar hak sungguh, hak agama kita nak. Kerana beragama ni bukan benda main-main. Sebab tu dinamakan dalam bahasa Sia tempat kita ni, hak kita buat amal ibadat ni panggil sanakit. Yang wajib kita kena buat, panggil fardul ain. Bukan makna kata kita turut rabuk, turut kerasa, bukan. Dengan sebab itu masalah ni hak mula sekali kita kena tahu kata kita ni duduk dalam agama gapo. Kita tahu kata diri kita sekarang lalan ni kita duduk di dalam suasana, kalau bahasa tempat kita ni bahasa Sia panggil pahu wa tanatam. Cara kita nak menyatu di antara budi apa nama orang panggil kata suasana tu dengan suasana ni, hidup pen tu dengan hidup pen ni, dan ada istiadat hak ni dengan ada istiadat hak ni nak jadi boleh dok sekali. Islam aku kata kita ni sebagai orang Islam boleh dok sekali di antara orang kita dengan orang tak beriman, boleh dok sekali. Tetapi tepat kena beringatnya di usul dia. Kerana di dalam agama kita konsep bagi Quran semua dalam 30 juzuk tu ia duduk di dua surah. Surah mula-mula iaitu suratul Ikhlas. Hak ni nak tanam dalam hati kita. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi itu hak tu nak tanam balik dalam. Allah Taala asa tunggal, tidak berhajat kepada mana-mana, maha kaya daripada segala-gala. Dia tak diberanakkan, dia tak diperanakkan, tak ada perkara yang seumpama dia. Sama ada diri dia, perbuatan dia, sifat dia dan sebagainya. Itu panggil tauhidul qasd. Perkara yang kita kena tanam di dalam hati kita. Yang kedua, di dalam agama kita dinamakan perkara tauhidul talab. Hendak daripada kita ni lagu mana? Kita sebagai manusia ni nak duduk dalam agama Islam tadi tu macam mana? Ya kena duduk lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir ayat. Akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama aku. Maka ayat ni ayat lakum dinukum waliyadin ini ayat yang menunjuk kata kita sebagai orang Islam boleh muamalah dengan orang yang bukan Islam sekadar ada duduk di dalam garis. Bahasa Sia panggil duduk kena ada khafkid, kena ada garis dia, jangan melampaui. Kalau tidak nescaya jadi kita tu ubah, jadi rebah kita, jadi ubah daripada asal. Maka agama ni kalau kita kecek ad-din, dalam Islam panggil ad-din. Kalimah perkataan Tuhan guna ni ad-din, agama. Agama ni kalau nak balik bahasa we mudah nak faham, iaitu pelaturan hidup, cara kita nak pakai hidup. Kenapa kita kena duk gaduh masalah ni? Kerana apabila kita duduk di dalam suasana masyarakat sangkum hak pesen ni ia bercampur aduk. Tapi alhamdulillah tepat 3-4 utai wilayah kita ni jadi kongti lagi, duk tetap lagi. Tapi hari belakang dapat kemajuan disokongi pula oleh kerajaan buka hak tu buka hak ni. Terkadang kita tadi itu tak ada nak kira. Nak buat sama, teori cara memikir tadi tu masuk di dalam diri kita tak terkhabar. Kerana teori yang ada tepat kita nak lari tak lepas iaitu Masoniyah. Masoniyah ni mana wahdatil adyan, nak menyamakan di antara agama mana-mana ni supaya belaka. Agama Islam dengan agama bukan Islam, agama tu agama ni hakikat tu lah. Syurga ni aku hak tu. Sedangnya bukan gitu hakikat. Kerana Tuhan raya, Tuhan yang menjadikan alam ni raya kata innad dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah mana hak Tuhan terima, agama Islam hanya jua. Lain pada ni tak. Sebab tu Tuhan tafsir dalam ayat lain dia kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa juga nak juga ajaran agama lain pada Islam, Tuhan tak terima hidup dia. Amal dia, pegangnya dia, akhlak dia, muamalat dia, munakahat dia, semua Tuhan tak terima. Maka apabila jadi gitu, kita sebagai orang Islam kena tahu. Pasti kena tahu. Cara memikir sekarang banyak. Kita kena tahu apa panggil afkaril munharifah. Cara memikir yang nak memunahkan seorang. Masuniyah lagi, Almaniyah lagi, Liberaliyah lagi, Madiyah lagi, banyak. Tuniyum, Sereniyum. Banyak daripada perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Kalau tidak geleceh kita, geleceh pendirian kita balik sana sekali dengan demo. Maka kita kena tetap dulu. Kata agama Islam adalah agama penutup bagi segala agama. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari untuk nak tutup segala agama lain di sisi Tuhan kita tak terima. Tetapi bab muamalat kita boleh duduk sekali sebab tak ada dalam agama kita ni masalah ikrah, masalah paksa. La ikraha fid din. Tak ada paksa dalam masalah agama. Tetapi kita nak kecek di inti, unsur, hak asal agama hak betul sungguh di sisi Allah Taala iaitu al-Islam. Islam hari ni untuk nak membatalkan semua ajaran. Main nutukkan segala ajaran-ajaran hak mana-mana, sama ada kitab hak ada kitab, agama hak ada kitab, umpama Yahud dan Nasara sekali pun kena turut hak ni. Dengan sebab itu Tuhan kata dalam Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Tuhan utuh mari rasul mari, huwallazi arsala rasulahu. Tuhan hantar rasul mari ni bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar. Wa apa ya Allah? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Supaya Tuhan nak mengangkatkan agama Islam di atas agama hak lain. Semua. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang hak kufur tadi tu tak setuju. Sekalipun gitu. Ini sitik kita boleh kecek sebab kita kecek dalam ajaran, bukan kecek masalah muamalah. Muamalat kita tak ada setuh Islam, duduk dengan siapa-siapa pun tak ada gapo. Dengan itu, agama Islam ialah agama yang boleh kita guna setiap tempat, setiap masa, setiap generasi, setiap bangsa bahasa. Itu Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang alamiah, agama pasal Allah semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua Allah. Bukan makna kata khusus bagi orang Arab saja, itu bukan. Setelah daripada tu, agama kita ni, agama Islam yang kita pegang kata dia sesuai bagi setiap masa, setiap tempat. Al-jawab kalau orang tanya gitu, jawab kata ya, memang lagu tu. Apabila kita pegang lagu tu, agama kita ni di dalam diri agama tu dia ada perkara-perkara yang kita kena tahu. Di sana ada asas bagi agama, di sana ada ranting bagi agama. Asas bagi agama hari ni orang Almaniyah, orang sekular, orang Liberaliyah, Sereniyum dan bagai-bagai daripada jenis orang yang nak kocok sini, nak buai sini tu baik. Supaya nak orang Islam tadi itu tak ada tempat nak gantung. Kalau kita tengok luar negara nyata. Sehingga kuasa mereka itu bercakap kata kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah saja tak apa dah. Tak kena bawa data wa anna Muhammad Rasulullah ada. Yakfi cukup. Setengah kata kita mari ittifaq tepat rububiyah saja. Tepat Tuhan jadi, Tuhan mengatur, Tuhan mentadbir, tepat semua. Kita pakai sembah, hak ni nak sembah lembu pun tak apa, hak ni nak sembah apa tikus pun tak apa, hak ni nak sembah gapo pun tak apa, sembah Allah kata. Dia nak bawa kita sampai situ, gelombang hak baru sekarang lala ni bukan orang biasa hak dok bawa, orang pangkat ustaz, doktor dok bawa lagu-lagu ni.
Dengan itu kita sebagai orang Islam kena ambil pendirian. Kalau tidak, gebahlah kita. Makna hak kita kata Islam kita ni tetap boleh duduk kerana agama Islam ni apabila kita tengok ia ada tepat asas dia. Asas dia orang panggil kata usul bagi pegangi, usul bagi syariat kita. Ada dua di sini. Islam kita ya ada dua. Ada hak balik dalam, ada balik dua. Yakni ada pegangi, ada amal ibadat hak luar. Sebagaimana Tuhan katalah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Nak dua ni. Mengucap dua kalimah syahadah, hak tu balik pegangi, asas. Kemudian balik dalam, balik luar iaitu gapo? Syariat. Kita kena beramal dengan apa muktadah hak dua kalimah syahadah tu talab daripada kita. Maka Islam kita ni kita nak gantung di mana? Sini tepat hak kita nak cari. Malam ni kita pakat-pakat nak dengar belaka. Kita pun tahu belaka tetapi kita nak memperdalami. Nak giwi ada sistem, ada peraturan. Bukan asywaiyah, bahasa Arab panggil asywaiyah mana ikut dia. Bukanlah tu. Di dalam agama kita ada masdar, makna tepat asas nak tergantung tiga tepat semua. Yang mula iaitu kitab Allah Taala, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang ketiga ijma' para ulama ila'immah. Tiga perkara. Apa makna al-kitab? Yakni Al-Quranul Karim. Quran ni ya ada 5 ruang semua. 5 lapisan. Yang pertama pegangi. Yang kedua al-ibadat. Yang ketiga al-muamalat. Yang keempat al-munakahat. Yang kelima al-jinayat. Ya ada 5 dalam Quran. Hukum semua dalam Quran ada pusing dari 5 tu. Tak keluar daripada. Kemudian dalam Quran tadi itu ada al-akhbar, ada ahkam. Kalau kita nak bagi dengan kasar-kasar dalam Quran, ada masalah khabaran daripada Allah Ta'ala kepada kita dan hukuman Tuhan kepada kita. 2 tu. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana 2 ni adalah dia sekali. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mana Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia al-kitab yakni al-Quran, dan hikmah mana sunnah ats-tsabitah. Sunnah Nabi yang sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat kena sabit. Jangan ambil hadis tak sabit. Kerana tepat kita ni masalah nak cek hadis sekarang ni alhamdulillah. Banyak daripada maulana kita, guru kita, asatizah kita, doktor situ, doktor sini boleh cek hadis-hadis Nabi kata dia sabit atau tidak. Jangan sekadar kita baca hadis kemudian kita tak tahu siapa riwayat, darajat setara mana, jangan. Tak boleh dah, tak ada dah kita setara tu. Kemudian satu lagi iaitu al-ijma'. Ijma' ni iaitu mati ekacan daripada ulama kita yang mari nak rongrap, mari nak tanggungnya Quran dan hadis. Berlaku bila ijma'? Lepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis yang kita duk dengar la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, hadis tu hadis fihi dhaf. Ada kekurangan pertikai di sisi ulama. Akan tetapi makna dia tu sabit. Umat kita ni tak akan beripung di atas kesesatan. Dia kena ada satu kumpulan daripada kumpulan orang agama kita ni menetapkan al-Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum aw man khafalahum hatta ya'ti wa'dullah wa hum 'ala dhalik. Ada satu kumpulan yang senantiasa nak pegang dengan asas agama, sawabit agama, tak tukar walaupun suasana nak jadi lagu mana, dia tetap duduk dengan agama. Tuhan taruh hak tu. Tuhan taruh satu kumpulan tu. Dinamakan Ta'ifatun Mansurah. Mereka yang pegang sungguh dengan Al-Kitab was Sunnah. Hak itulah hak Nabi maksud kata, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hak tu makna dia.
Makna kata orang nak hidup belakang daripada aku ni nak mati dah. Nabi ya tahu kata dia nak mati, ya kecek hadis tu akhir hayat dia. Dia kata siapa hidup belakang daripada aku selagi akan nak boleh tengok. Hei sahabat aku hak lain-lain lagi pecah tu baik. Ya pecah tu pasti kena pecah, tetapi kita nak raksa sekadar makna kata kita boleh. Akal fikiran manusia ni Tuhan jadi lagu tu. Hingga malaikat pun ada perselisih yang katakan manusia. Dalam hadis yang sahih, malaikat tu ukur di antara malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Tak kalau orang hak bunuh orang 100 orang tu mati tengah jalan, malaikat azab ni nak ambil roh dia ke malaikat rahmat nak ambil roh dia? Khilaf di antara malaikat dengan sama-sama malaikat, apatah lagi manusia. Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk walidzalika khalaqahum. Senantiasa manusia ni kena ada khilaf. Sebab tu kita sebagai orang sunnah, orang yang berdasar kepada aqidatis salaf, kena reti masalah, kena faham. Reti tu kasar dah, makna kena faham masalah khilaf at-tanawwu'. Masalah adabil khilaf, cara kita nak khilaf perselisihan tu lagu mana. Sebab kita nak lari tak boleh daripada perkara tersebut. Dengan sebab itu kita kembali ke mari kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mungkin sama sekali nak beripung di atas kesesatan. Ia kena ada satu kumpulan. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Allahumma amin. Ijma' ni makna berlaku setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata Nabi kita tak mati, nak kata kan? Ada pahami pelik-pelik sekarang lalan ini kata Nabi tak mati, dia ada lagi. Berhujah dengan hadis apabila kita wisalah ke Nabi, selawat ke Nabi, roh Nabi tu kembali. Hadis tu sahih. Tetapi hidup tu panggil hidup barzakhiyah, bukan hidup duniawiyah. Seumpama mayat apabila diletak di dalam kubur, Tuhan kembalikan roh dia supaya malaikat tu soal, adakah dinamakan hidup? Tak. Kena ambil hadis, di antara hadis dengan hadis ni pelaga witubik natijah gapo Nabi maksud daripada. Maka kata Nabi tak mati tadi itu ataupun Nabi dah hidup lagi, ini yang panggil afkarul munharifah, cara memikir yang menyeleweng daripada hak asal. Kerana Nabi royak dengan nyata, Tuhan royak dengan nyata, kata Nabi tu wafat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, mati. Maka ijma' tadi tu berlaku setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari untuk nak buat orang Islam tadi itu apabila ada selisih, kena klik sini 3 perkara. Kena klik di Al-Quran was sunnah wal ijma'. Pia nak pimpin kita, tak kena duk bimbang, ulama ada. Orang panggil warasatul anbiya, yang nak heret tangan kita, nak pimpin tangan kita tu kepada 3 sumber, 3 dasar. Tak ada orang mana-mana di kalangan orang sunnah, tak kira Arab ataupun Jawi ataupun Asia ataupun mana pun, tak pakai ulama, tak ada. Itu panggil tuduh yang karuk. Wallahi tak ada. Kita ni mengaji lapan mazhab, tak ada kata apa nama orang bawa gitu tak pakai ulama, tak ada. Ulama-ulama kita sedega-sedega pakai belaka ulama. Cuma cara nak pakai ulama tu macam mana? Situ tempat dia kena pertikaikan, kena duk bahas, kena duk cara, kena duk tanya. Kalau kata nak tak pakai ulama, pakai Quran hadis direct lalu. Tak. Dan kita nak faham kata apabila orang seru kelik pada Alkitab dan Sunnah, bukan arti kata suruh tinggal para ulama sebagaimana setengah-setengah duk faham. Tak. Bagaimana kita nak fahamnya Al-Quran dan Sunnah kalaulah kita tahunya warasatul anbiya? Tak mungkin nak jadi. Di umah, di maktabah, di tempat jabatan kerja, guru-guru ulama sunnah ni kitab kedem-kedem. Kalau tak pakai ulama nak beli apa, kita nak tahu apa, cuba kita kira ni awam. Ni orang awam nak kita faham. Cara kita nak faham agama tu lagu tu. Maka kita kembali kepada ijma' ni, makna perkara yang hipung semua ulama pakai berhipung di atas satu hukum setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 perkara ni di dalam Quran kita ni, ia ada thawabit. Ada thawabit dalam Quran, benar asah dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma'.
Wajib kita sebagai orang Islam kena turut 3 perkara ni. May yuta'ir rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Siapa dia taat ke rasul, maka dia taat kepada Allah. Boleh dah dua situ. Tuhan kata dalam ayat lain, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu raufur rahim. Wallahu ghafurur rahim." Kalau kita kata-kata kita ni kasih pada Allah, pasti kita nak ikut jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikut tadi tu Nabi tafsir kata, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku suruh ke satu pekerjaan, wahai umatku, muta'atlah kepada aku sebagaimana mutu kuasa. Ya wiruan kepada Islam. Tengok agama Islam kita wiruan kepada kita. Wi jalan kepada kita, wi jalan nyawa kepada kita. Bukan makna kata mu kuasa tak kuasa mu kena buat. Tak. Mu tak kuasa nak berdiri semaya mu duduk. Mu tak kuasa nak duduk mu tidur. Tak kuasa lagi. Sekadar mana? Fattaqullaha mastata'tum. Lagu tu. Al-thawabit di dalam Alkitab was sunnah, di dalam ijma' wajib kita kena ikut. Dalil daripada Quran kata kita kena wajib turut Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hei orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kama dia Tuhan mengiringikan wa ulil amri minkum, dan ketua kamu. Cuba kita perhati dalam ayat Quran tu ke 59 daripada surah An-Nisa. Saya kata wa ulil amri minkum. Tuhan tak kata wa ati'u ulil amri minkum. Limaza? Kenapa? Kerana taat mutlak tak ada lain daripada Allah Taala dan Rasul dalam Islam kita. Taat mutlaqan, boleh taat semata-mata tak ada malaikat Allah Taala dan Rasul. Al ulama wal umara, ketua kita, ulama kita, siapa pun taat selama mana dia taat kepada Allah. Taat selama mana dia taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baru kita boleh taat. Itu konsep Islam asal. Lepas tu kita nak tahu main lagu mana? Tengoklah. Ya dok mengajar, ya dok wigapa kita. Ya dok heret kita pergi kana. Kelik pada Allah Taala, kelik pada Rasul ke tak? Alasan dia ada ke tak? Mari dengar dalil nakli, dalil akli, huraya dia ada ke tak ada? Tengok situ. Supaya nak kita sebagai orang Islam ni tahu kata kita nak gantung di mana. Ni hari ni dak bergantung di berita-berita dongan. Ada tu kalau sebut kata kena kat orang pula. Tapi tak salah ambil sifat. Dak sebut kisah Nabi Musa alaihi salam, kata ada seorang di kalangan Bani Israel dulu noh, dia kata ya berzina, orang berzina. Zina sampai ke 1000 orang dia kata. Tiba-tiba mati orang tu. Musa tak pergi semaya. Musa alaihi salam tak pergi semaya. Lalu Allah Taala perintah kepada Musa kata, "Mu kena pergi semaya sebab tu wali aku," dia kata. La ilaha illallah. Bahkan alulah orang pasal zina, pasal tu wali Tuhan, apa siapa pi orang hak jadi orang pengasi bagi Tuhan. Orang hak lawan Tuhan, orang hak mat deraka ke Tuhan, siapa? Siapa? Kalaulah kita buka a'immah, ulama-ulama pasal tu dak bercakap, pernah lah dunia ni orang berzina. Nak tinggal apa lagi? Ini tempat yang kita sebagai ulama ummah, ulama rabbani, ulama ilmillah kena bercakap, kena kecek, kena guna akal fikir. Kalau tak, habis licin ummah kita, anak muda kita ni molek baru keceklah tu. Ni tepat dia. Kamar dia kata pula pada Nabi Musa, Musa ni ilmu tak ada, dia kata. Hina pula pada Nabi. Nabi Musa ni ulul azm, bukan orang biasa. Ulul azmi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ulul azm yang tepat jadi tidak kemocok bagi segala-gala rasul-rasul. Kita pergi kecek dengan itu perkataan. Kalau tahu, kalau reti seorang tu bercakap terkadang gelecoh daripada agama. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Jadi gelecoh agama selepas dah tetap duk tahu agama. Takut. Sebab lidah kita ni kecek tak kena habis licin. Maka al-ijma' tadi tu biar rap rong. Biar yang rap rong. Siapa dia yang aku ijma'? Allah Ta'ala yang aku.
Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh yang mengasaskan ataupun yang terima al-ijma'. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa dia menyalahi akan jalannya Nabi Muhammad SAW min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah daripada dapat keterangan bagi dia, tengok ada Islam. We tahu dulu. Sebab tu kita nak melaksana gapo-gapo urusan agama, we tahu dulu. Royak dulu, mengajar dulu. Supaya nak we faham dulu, baru iqamatul hujjah. Barulah kita itu menturunkan hukuman. Maka siapa dia pergi turut jalan lain daripada tu, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, turut lain daripada jalan orang mukminin, punah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, Tuhan abu api neraka. Ayat tu sebagai ayat yang Quran tadi itu ayat kata ijma' para ulama itu boleh pakat. Setelah daripada tu, terkadang orang sekarang lala ni nak memudahkan doa dalam urusan agama. Sungguh dalam agama kita ni yassiru wala tu'assiru, suruh mudah jangan payah. Tapi apabila buka ruang doa, buka jadi luah doa, terkadang memudah sampai jadi main-main. Ni hak masalah. Dalam arti kata, ya dakwah kata sekarang lah ni dunia aulamah. Apa makna dunia aulamah? Makna dunia tidak ada sempadan. Lok ti mimi khapkit. Dunia dok kecil ya lah ni, dok dalam telefon sah tu ya. Bagaimana kita nak pergi pakar belakang ayat Quran semua tadi itu? Oi, dia kata tak padai dengan, nak kata padai setiap masa, setiap tempat, bukan dia ya kata. Seperti Tuhan kata dalam Quran, nak pakar lagi ya kata. Kita ni kena cara duduk tu kena beki dah, dia kata tak boleh duduk sepa dulu dah. Dia kata. Hak mana? Ni. Ayat daripada surah At-Taubah ayat 29 Tuhan kata hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Sehingga puak al-Yahud dan Nasara duduk di dalam jaziratil Arab berikan jizyah, bayar jizyah wa an yadin, bayar dengan tangan, holan dengan wa hum saghirun, tunduk gitu. Hak tu hendak. Tapi sekarang lah ni sebagaimana hamba sebut dah lah pada tempat yang lain tu, ada satu apa nama orang panggil kata ma'bad al-Yahud di Qahirah sana tu dia mari duduk dalam negeri Mesir, dalam negeri orang Islam, kita pula kena bayar dia. Bukan dia bayar kita. Seolah kata ayat 29 daripada surah At-Taubah ni tak boleh guna. Macam medan mukhat mansukh. Sebenarnya ayat ni tak ada mansuh gapo. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Mu tak saya terima Islam tak apa, duduklah dalam negeri aku dengan amin, tapi jangan duk kacau orang Islam, tapi mu kena bayar jizyah. Dengan keadaan mu tunduk muka. Tapi hari ni pok akak megah belaka. Sehingga setengah-setengah Allahu Akbar. Nak akak suara band ni, nak buka lampung luar ni tak boleh. Sebagaimana dah tahulah tak boleh. Takut gapo? Takut berasa hati orang ahli kitab nak tidur, ya kata. Berbagai-bagai. Sebab tu tak ada keberkatan tu. Hari ni kita tengok benda tak pernah berlaku dalam luar-luar negara ni, kita boleh tengoknya bunuh orang kemarin, bunuh. Dia tengok dia orang Arab ni, dia baru nak maju ke. Ambil pisau semula betul. Dia dapat jamiah. Kerana apa? Kerana tengok raya banyak berdoa. La haula wala quwata illa billah. Yalah tu. Kok mana lagi? Perkara-perkara hak dak berlaku. Kau buka kau fasad. Di negara Arab sekarang lah ni, kalau Arab tak erak kita, sebab kita duk gantung duk tengok hak demo juga. Dia tahu musuh Tuhan, dia tahu. Kama dia puak-puak almaniyun, puak-puak liberaliyun, puak nama ni, dia kata, ayat ni tak sesuai dengan sekarang. Sedangkan ini thawabit, benda hak tetap dalam Quran kita, nak ubah tak boleh. Ni benar ni. So lagi
Hak kita dak dengar semua. Kita orang Islam ni suratul Maidah ni panggil suratul Ahkam. Tuhan katakan laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya jadi kufur, jadi jatuh agama lah orang yang kata Tuhan tu tiga. Ayat ni kalau baca tak kena lagu atas mimbar luar negara hari ni cabut daripada Tok Khatib. Hak ni kita boleh tengok dengan mata sendiri, boleh lihat dengan mata sendiri, boleh dengar dengan telinga sendiri, cabut lu baca tak kena ayat ni. Bahkan nak masuk penjara pula. Seolah kata ayat ni ayat mansukhah, sebenarnya tak. Thabit, tetap. Kerana Tuhan tu tunggal, satu, bukan tiga. Nak ambil hati orang sepakat, mari tengok kepada Quran kita ni seolah kata benda tak sesuai nak pakai, berat. Benda ni apa ni? As-sawabit. Jangan sama sekali kita duk pergi buat kata buat mudah-mudah dengan dia. Ini masalah pegangnya kita. Juga masalah ahkam. Masalah ahkam tadi itu seumpama semaya 5 waktu. Tak boleh sama sekali nak mari mana-mana orang apa kata semaya 5 waktu tu ya sesuai zaman Nabi, sebab zaman Nabi tu masa ya luah. Zaman kita ni masa sepik, kita masa semaya 2 pada. Ada kau orang kecil lagu tu, coba kita tengok surat-surat khabar luar-luar negara. Dalam TV-TV mereka nak suruh benda tu. Sampai sekarang nak suruh benda tu. Pas tak saya percaya lagu mana, sebab orang kecil tu Ustazud Doktor Fiqh Al-Muqarin bi Jami'ati kaza wa kaza. Ustaz doktor mana profesor media doktor fiqh muqaranah. Nitisat tiap-tiap kecek dengan itu perkataan. Pak kita nak pergi katakan no? Pelajar-pelajar ni tunduk nak kata gapo. Nak kecek gapo sorang nak gitak di mana? Sampai ke situ dia nak cabut sawabit daripada Islam tu. Masalah pakai tudung bagi orang perempuan ni baru keset-keset pakte kita ni orang kafir buat kerja. Tapi kalau kita tak kecek masalah ni terkadang cara mikir almaniyun umpama tu masuk dalam otak anak cucu kita, yang seru juga sebab orang alim juga buat kerja luar negara ni, bukannya orang jahil. Masalah tudung kain tadi tu atas kepala orang perempuan tutup aurat tu perkara yang sabitah. Marilah tahun 2025 ke 2030 ke kata gilah hukum dah tetaplah tu. Bukan makna kata ini kita duk tahun 2022 nak kelubung ke apa nama lagi. Ni kalau kita pergi di negara Malaysia boleh dengar benda lagu tu. Di Indonesia di mana boleh dengar perkara lagu tu. Pakte kita ni alhamdulillah duk warok lagi. Sebab apa? Ni alim ulama kita dah pakai duk muluk lagi, duk kecek lagi. Boleh duk naik mengajar atas member, boleh duk mengajar seumpama majlis ni. Terima kasih pada imam kita buat majlis mengajar apa nama ni. Ni perkara-perkara yang kita nampak kecil-kecil tetapi hak ni tetap dalam akal fikiran manusia, jadi tetap hukumnya Tuhan. Sebab masalah pakai ye tadi itu bukan masalah adat istiadat orang Arab. Orang biasa tu yang kata hak ni adat istiadat orang Arab zaman Nabi panah dia kata. Pas kita ni dok lah ikon dok gapo katok gapo nama lagi. Bah anak muda sekarang kalau tak ada agama tak nampak dengan huraya umpama tu. Pasti nampak. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim tu ayat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nabi, royak kepada isterimu, royak pada anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan bagi orang perempuan hak biasa beriman tadi. Lah mana? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Suruh pakai tudung, pakai kelubung, suruh pakai tutup aurat. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah. Dimakan itu makna pakai ye lagu tu supaya tak sewa jadi harga orang perempuan itu jatuh. Tetapi hari ni nyegi nampak kata apabila tak pakai ye tu terbuka tu, hak itulah orang panggil kata harga bagi orang perempuan. Orang panggil in akasa. Jadi tukar cara mikir. Kenapa? Kerana Faham salah daripada mana? Daripada ilmu yang masuk tu salah. Sebab apa ilmu hak salah tu boleh tersebar? Kerana alim Rabbani tadi itu tak cukup hari ni.
Pendakwah banyak mana hak nak heret manusia kembali kelik pada agama hak benar, dia kena penjarakan di luar negara. Banyak mana? Kih gapo? Suruh kelupang, jangan pesen kata maksiat, jangan buat benda mungkar. Gitu ya, kecek tugas-tugas gitu ya. Tak ada nak suruh punggah negeri dak, tetapi salah ulek-ulek. Nak oyak kata kita nak saing dengan demo tu boleh. Islam ni tak ada lagi nak saing orang bukan tak beriman. Tetapi bukan sampai situ. Soalah kata hukum ni maaf lah, hukum ni duk di rumah putih. Duk di tamniab kau, bukan duk di Al-Quran was sunnah wal ijma'. Tak ada situ. Kita ada siti. Kita ada hak nak ikut, nak turut, gapo boleh. Kita tak ada nak jadi musuh dengan mana-mana pihak, tak apa. Akan tetapi hendaklah kita kena faham dalam masalah agama kita hak mana, hak Tuhan nak daripada kita. Hak apa kena pergi sampai begitu lalu? Kerana Tuhan royak dalam ayat tadi hak kita faham tu. Kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sebab manusia hari ni lalai. Lalai daripada mana? Lalai daripada maksud hak asal hak Tuhan jadikan dia. Suasananya tarik sungguh. Orang panggil jazibiyatid dunya tu ya tarik sampai kat keluar seorang itu daripada agama. Hari ni kalau kita tengok di negara hak maju-maju tepi-tepi kita ni, ada daftar nak tubik pada agama. Apa situ? Pas kita tak pasal nak ada anak cucu, kalau anak cucu nak jadi gitu. Kalau kita tak mikir, tak sungguh dalam masalah nak tanam benih hak molek. Ya pasal dia kena berlomba di antara dua perkara hak batil dengan hak al-haq ini. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ni kena ambil tahu molek sini. Seterusnya, cara kita nak menentukan dalam masalah kita nak duduk ni kita jangan tertipu dengan perkara-perkara yang dikatakan. Terkadang ia kata kita sekarang ni kena duduk dengan kemajuan. Terkadang ia kata kita sekarang ni kena duduk dengan suasana yang tidak terbatas. Sekarang kita kena duduk dengan keadilan. Sekarang kita kena duduk dengan kebebasan. Sebab Islam nak pada keluasan, nak pada kebebasan, nak kepada keadilan, nak kepada tu, nak pada ni. Itu percakapan. Akan tetapi pada hakikat dia tak ada nak situ. Yang nak di mana? Yang nak kita tubik pada agama. Nak kita itu tubik daripada agama langsung. Seolah kata kita tak kena beramal gapo-gapo, tak ada kena pergi gapo-gapo, duk lah mana tak apa. Supa dengan kelik kepada asal wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Hidup mati hak duk jadi upah sebenarnya suai ni masa ya bukan Tuhan bukan gapo, akhir kelik situ. Ini gelombang tu akan tipu kita sikit ke sikit, sikit ke sikit, sikit ke sikit. Terutama dalam telefon. Sebab itulah cara kita nak save komun, cara kita nak baca ilmu pengetahuan, yang pertama kena tahu tuai. Wajib kita kena tahu tuai. Pia tulis ni kalam ni, pia tulis. Daripada jalan ni mana? Orang ni pia aku, lagu mana? Ya kena tahu dah lah. Kalau sekadar kita pergi baca, ambil. Hancur cara mikir kita. Hancur pendirian kita, pahaman kita akan gelecah selalu dah dalam minit tu. Sebab orang kalau tulis luar negara seminit sampai ke Thailand ni. Kalau tulis utang mana, bucu mana, seminit sampai kita. Sebab tu kita nak jaga kita pasti kena tahu kata setara mana, orang mana yang tulis, ittijahat mana, orang tulis ni orang mana. Kemudian orang kita tadi tu kena banyak juga menulis. Tak kuasa menulis, mengajar. Ya cara kita nak tahan benar-benar tu ya 2-3 cara. Wa imam mengajar, belama balik mengajar, wa imam belama balik menulis, wa imam belama cara balik sebanyak buku ilmu pengetahuan yang benar. Tak kuasa nak sebar buku sendiri, sebar buku orang hak biasa kata kita diakui, saya bagi tak ada apa. Ya kena duduklah tu hari ni. Kalau kita buat pakai duk dia belaka senyap,
Duk supaya senyap belaka, dia demo sokmu. Sebab gelombang ni adalah gelombang yang derah. Ya dakwa tadi tu pemuda-pemudi kita tak apalah kita orang ada asas. 230 naik ke atas, 40 naik ke atas ni asas ada dah. Tapi hak 20, 30 turun ke bawah tu. Hak tu tepat yang bimbang kita sebagai umat Islam kena duk jaga. Hari ni buka habis licin. Pas nak buat lagu mana? Kita nak pergi lari tak boleh. Pasti kena fahami kepada dia, sungguh. Supaya dia jaga diri. Ya gimana kita tak kena bimbang. Kalau tak ada hak tu, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dengan sebab itu, tepat hak tetap, kita pasti tetap. Jangan kita buat ubah dengan cara mudah-mudah. Bak semaya, bak zakat, bak puasa, bak haji, bak suruh dengan baik, bak tegah daripada kejahatan. Nah, bak kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, hak ni tetap semua. Ada pun masalah petua, masalah ijtihad manusia, terkadang boleh ubah. Sini tak apa. Kita buat beza di antara hukum hakim dengan petua para ulama. Petua para ulama benar hak tak ada nas soreh dalam Quran. Tak ada nas soreh dalam hadis. Hak ni boleh kata gini, hak ni kata gini, hak ni boleh berubah sungguh hak ni. Tahun dulu petua balah ni, tahun ni petua balah ni, tapi hak dalam Quran semua kita kena tetap. Ini perkara yang kita kena tahu molek. Jangan kita buat mudah perkara-perkara lagu ni. Kalau cabut kacing sini, nasihat kita cabut habis licin. Hak kita dok buat mari semua hampa habis licin. Sebab kita pergi aku perkara yang parut. Perkara yang salah. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala merka dengan sebab tipu daya daripada perkataan manusia. Yang dia nak kata molek benda ni, molek benda ni, molek benda ni, akhir sekali tak tinggal apa sekarang. Ini hendaklah kita sebagai umat Islam tepat kita ni, terutama kita duduk di dalam negara demokrasi pula sekarang lah ni, kami duduk dalam negara yang bercampur di antara orang beriman atau tak beriman. Semua hak ada depan kita ni, dalam TV, dalam radio, dalam tu, dalam ni, 80% sehak orang, bukan sehak kita. Baru-baru ya orang kita baru nak buat TV, nak buat surat khabar, nak buat tu, nak buat ni, baru nak ada. Pak kita nak buat lagu mana, nak memajukan benda tu, kita ada nak cucu, kita nak keluan mereka ini suruh buat kerja. Anak cucu kita ngaji, kita kena cek kata yang ngaji gapo kok mana. Kemudian ustaz tadi tu, saya nak nasihat pada ustaz sikit tu, ustaz tadi tu kena nen balik cara mikir. Budi pekerti yang molek kalau cara mikir yang molek. Sebab itulah ustaz kena mengatasi anak murid, kena mengatasi baca wi banyak, bahas wi banyak, konkhwa wi banyak untuk wari perkara-perkara yang nak jaganya anak cucu orang tepat kita ni daripada cara mikir lagu ni. Kerana ustaz ni perannya besar sekali. Mereka adalah kaki depan. Bukan supaya orang-orang lain. Kerana anak cucu orang Islam kita ni duduk dengan dia beratus-ratus orang. Di sekolah berapa sekolah dalam tempat kita ni. Ini peran ni ustaz-ustaz. Jangan mana kata sekadar kita niat kata 45 minit nanti habis masa saja, tak apa lah mana pun tak apa. Dak pergi lagu tu. Hadhihi amanatullah. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala di atas bahu kamu ayyuhal asatizah. Segala ustaz-ustaz semua yang dihormati. Kita kena pakat jaga moga anak cucu kita belaka bukan orang lain. Kita tak nak tengok kata umat kita jadi hancur, jadinya rusak depan mata kita. Kita tak sebab itulah saya tengok kepada suasana sekarang lala ni duk jumpa dengan ramai-ramai di kalangan orang-orang yang mengaji belajar ni hadap bimbang masalah ni, masalah akal fikir hak salah. Allah banyak sekali hari ni. Lepas tu hak biasa partisip kacau tu banyak pula sekarang. Hak menafi ke tak ada Tuhan langsung, hak panggil mulhid. Banyak pula hak tu, bukan sekadar nak wear sini saja, hak nafi tu betul. Bah, apabila sampai situ gak kita tak terkhayal dah. Akal ni duk gi ni, cara mikir, cara faham tu duk gi.
Sebab itulah ustaz, khatib hari Jumaat tadi tu tempat beripung ramai-ramai tu kecek we kena dengan masuk. Masa ni dok berlaku gapo? Boh ilmu dengan masuk. Semasa ni dok berlaku gapo? Boh di kampung di mana pakat-pakat. Jangan sekadar kata nak baca ketubah rukun saja. Tak selah tu. 15 minit tak ada boleh gapo, makmum tidur habis. Tak ada boleh gapo, tak ada ubah gapo langsung. Ini adalah kesalahan yang besar. Kita tak akan nak naik akak kepala di atas orang tak beriman dalam negara ni dan di negara mana-mana pun kalau kita tak ada ilmu pengetahuan yang benar. Tak kuasa sama sekali. Sebab tu kita kena tahu kewajipan kita, kena tahu kata kita kena kerja gapo, kita kena gerak di mana, kita kena ambil pendirian di mana, kita kena satu di mana, kita kena baik dengan siapa. Sini kena bagi bangsun jadi molek supaya kita itu tak gelecoh dalam masalah fahaman kita. Supaya kita tak gelecoh dalam masalah fahaman kita. Akhir sekali pada perjumpaan sekali ini insya-Allah, iaitu hendaklah kita sebagai ibu bapa, utama sekali kita kena ada dalam umur kita ni satu kali, satu minggu, satu hari untuk mari nak bincang masalah faham. Ambil faham yang betul daripada Al-Quranul Karim. Hari ni alhamdulillah lepas subuh ada orang ngajar Quran penuh sekarang lah. Di mana-mana pun pakai ada, kita kena banyak ni benda-benda lagu ni. Kamar dia tafsir Quran, tafsir mengikut wakil hak berlaku. Ambil Quran tadi tu mari suluh benda hak dok berlaku sungguh. Kena ambil ahli hak kualiti sungguh dan nak tafsir Quran tadi tu supaya dengan Quran inilah boleh jagakan. Apabila faham Quran, ya ada semaya. Apabila ada semaya, di situlah maksud hak Tuhan nak kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya tu boleh tegahkan diri seorang daripada fahsya dan munkar. Kalau kita gikir di munkar wal fahsya dengan kita tak beki di akal fikiran dia, seolah kata kita kemai terongcut, tak kena pada tepat dia. Itulah perkara yang kita sebagai umat Islam, terutama yang ada pangkat tinggi-tinggi dalam negara ni kena sungguh dalam masalah ni supaya kita pakat berjaya di dunia dan bahagia belaka di hari akhirat nanti, boleh masuk syurga semua. Sama ada kita, tok nenek moyang kita, anak cucu kita, zuriat kita hak lagi akan datang pun boleh masuk syurga dengan sebab kita itu bawa benda kena daripada faham yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itulah sahaja pengingatan pada perjumpaan pada malam ini. Mudah-mudahan perkara itu jadi manfaat bagi kita umat Islam. Boleh kita jadikan perkara itu perisai penjaga bagi diri kita, untuk diri kita daripada pahaman-pahaman yang salah itu. Sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jagakan kita. Allahumma ihfazna bil islami qa'imah wahfazna bil islami qa'ida wahfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan wala hasida. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbitna hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.